Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So kita jumpa lagi untuk topik seterusnya dalam tajuk ataupun bab keseimbangan redox. Okay, kita akan masuk 1.3 iaitu sel kimia. Okay, apa yang kita akan belajar dalam sel kimia ni ialah untuk menerangkan tindak balas redox dalam sel kimia. So, sel kimia ni sebenarnya ada banyak je dekat sekeliling kita. Okey, sel kimia ni sebenarnya untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada bahan kimia. Okey, daripada bahan kimia. Okey, kita ada bahan kimia, macam mana daripada bahan kimia ni tenaga elektrik dihasilkan. Okey, contohnya macam dalam bateri. Okey, bateri tu menghasilkan tenaga elektrik. So, dalam bateri tu ada bahan kimia. So, kita nak belajar tentang yang tu lah. Okey, contoh gambar kat sini, kita ada ubi kentang. Okey, ubi kentang ni, dalam ubi kentang ni kita ada sedikit kandungan asid fosforik. Okey, asid fosforik cair lah. Okey, asid fosforik yang digunakan sebagai suatu larutan, okey, untuk sebagai satu medium untuk tindak balas berlaku dan akhirnya akan mengalirkan arus elektrik. Okey, kat sini mentol dia menyala. Okey, so apa yang kita akan buat dalam sel kimia ni? Okey, dalam sel kimia ni kita mesti ada dua logam yang berbeza. Okey, dua logam berbeza. Contohnya pada ubi kentang ni, kita ada dua logam berbeza. Okey, contohlah dua logam tu mungkin kita ada magnesium dan juga plumbum, contohlah. Okey, magnesium dan plumbum. Okey, dan magnesium plumbum ini dalam bentuk rod ataupun dalam bentuk jalur, okey, dicucuk pada ubi kentang dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Sebenarnya lah, kalau kita tengok dan kita cuba buat, ni ada mentol ini menyala. Okey, dalam ubi kentang ni tadi saya kata ada sedikit asid fosforik cair. So, asid fosforik cair ni adalah elektrolit. So, apa itu elektrolit dan juga bukan elektrolit? Okey, kita boleh rujuk pada muka surat 31. Nanti saya akan tunjuklah. Okey, muka surat 31 dalam buku teks. Okey, kita perlukan elektrolit. Alright. So, sel kimia ringkas. Dalam sel kimia ringkas ni kita ada dua kepingan logam. Okey, mesti ada logam berlainan jenis. Okey, pastikan logam itu berlainan jenis. Tak boleh logam yang sama. Dicelup ke dalam elektrolit. Okey, contoh elektrolit dalam kentang ni tadi adalah asid fosforik. So, apa itu elektrolit? Jadi, kita tengok dekat buku teks muka surat 31. Okey, ini elektrolit. Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, kenapa dalam larutan aqueous dan juga leburan ni dapat mengalirkan arus elektrik? Kita dah belajar dalam tajuk sebatian ataupun ikatan kimia. Okey, kita ada ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan datif, apa lagi? Ikatan logam dan satu lagi ikatan hidrogen kan? Okey, elektrolit ni mesti sebatian, tebal pula. Okey, mesti sebatian ion. Okey, dia mesti sebatian ion tapi mesti dalam bentuk leburan ataupun larutan aqueous sahaja. Kenapa leburan dan larutan aqueous? Sebab dalam keadaan ini, okey, sebatian ion itu mempunyai ion-ion bergerak bebas. Okey, bergerak bebas. Kalau dalam keadaan pepejal, dia ada ion tapi ionnya tidak bergerak bebas. Jadi, dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Kita dah belajar dulu pada tajuk tingkatan 4. Jadi, elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, bila dia mengalami perubahan kimia, maksudnya dia akan bertindak balas. Okey, untuk bahan yang bukan elektrolit, sebaliknya lah. Okey, bahan bukan elektrolit ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan fizikal. Maksudnya pepejal, tercair, gas, larutan aqueous, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan biasanya bukan elektrolit ni adalah sebatian kovalen. Okey, dan kita dah pernah belajar dulu waktu tingkatan 4. Okey, sifat sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal. Okey, untuk
sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Okey, kerana mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Apa guna ion ni? Okey, dia nak bawa electric charge tu, charge elektrik. Okey, inilah saya tunjuk sikit. Okey, selalunya lah. Okey, untuk elektrolit dan bukan elektrolit. Untuk bahan elektrolit, so kita tengok elektrolit dulu. Okey, elektrolit. Okey, jadi elektrolit ni satu sebatian ion. Okey, sebatian ion mesti dalam bentuk laburan ataupun larutan aqueous. Okey, kerana mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Okey, untuk sebatian ion yang dalam bentuk pepejal, walaupun dia ada ion, tapi dia tak boleh mengkonduksi elektrik kerana ion terdapat dalam struktur kekisi yang tidak boleh bergerak bebas. Dia hanya bergetar saja kat situ. Okey, saya kata tadi dia mesti sebatian ion. Okay, tetapi kita tahu kalau asid dengan alkali, asid ni kemungkinan adalah sebatian kovalen. Contohnya HCl, sebatian kovalen kan. Kalau dia dalam bentuk molekul, dia adalah sebatian kovalen. Macam mana saya tahu dia kovalen? Hidrogen bukan logam, klorin pun bukan logam. So, ini sebenarnya ikatan kovalen. Okay, kalau asid ini, okay, asid ini sifatnya dengan kehadiran air. Okay, kita dah belajar tajuk acid base tingkatan 4, okay, bab 6. Okay, dengan kehadiran air, asid dan alkali boleh mengion dan menghasilkan ion bergerak bebas lah. Okay, dia ada ion yang bergerak bebas. So, bila ada ion bergerak bebas, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi kalau asid dengan alkali ini tanpa kehadiran air, okay, contohnya HCl, okay, dalam bentuk gas ni, okay, kita masukkan ke dalam kloroform. Contohlah, kloroform. Okey, jadi bila masuk dalam kloroform, HCl ini kita panggil sebagai hidrogen klorida. Okey, bila masuk dalam kloroform, dia tidak boleh mengion. Okey, asid hanya boleh mengion dalam air. So, bila tanpa kehadiran air, tiada ion bergerak bebas. Okey, biasanya kalau HCl, bila kita dah campurkan dengan air ataupun kita larutkan dalam air, okey, dia akan menghasilkan, okey, dia tambah dengan air kat sini. So, dia akan dapatlah, ini dalam bentuk gas kan biasanya. Okey, kita akan dapat HCl yang aqueous. Okey, aqueous maksudnya kita akan dapat asid hidroklorik. Asid boleh mengkonduksikan elektrik, tapi hidrogen klorida tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, so ini untuk bahagian elektrolit lah. Okey, walaupun asid HCl contoh saya kata sebut tadi, ini adalah sebatian kovalen tapi dia adalah asid. Bila dia larut dalam air, dia boleh mengkonduksikan elektrik kerana kehadiran ion-ion bergerak bebas. Okey, satu lagi adalah bahan bukan elektrolit. Ini sebatian kovalen lah. So, kita tahu sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik kerana wujud sebagai molekul yang neutral. Okey, dia wujud sebagai molekul neutral. Okey, bila dia neutral, okey, tiada ion bergerak bebas. Okey, jangan tulis kerana ion-ionnya tidak bergerak bebas. Itu salah. Sebab elektrolit, kovalen tidak ada ion. Okey, kita jawab kalau soalan tanya kenapa sebatian kovalen tak boleh mengkonduksikan elektrik kerana tiada ion bergerak bebas. Jadi, sebatian kovalen adalah bukan elektrolit. Okey, so kita habis bahagian elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, nanti kita akan bincang lagi ini dalam tajuk sel elektrolisis. So, kita balik kepada sel kimia tadi. Okay, dua kepingan logam yang berlainan jenis dicelup dalam elektrolit. Kita dah tahu dah elektrolit adalah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous serta boleh mengalami perubahan kimia. Okey, dan disambung kepada wayar penyambung. So, ada wayar lah. Okey, dikenali juga sebagai sel Voltan ataupun sel galvani. So, kalau kita jumpa perkataan sel Voltan, itu maksudnya adalah sel kimia. Sel galvani pun adalah sel kimia. Okey, perubahan tenaga dalam sel kimia adalah daripada tenaga kimia, okey, menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tenaga kimia ni biasanya berada dalam semua bahan kimia lah. Kalau ada bahan kimia, maksudnya adalah tenaga kimia. Okey, ini daripada bahan kimia.
Okey, bila bahan kimia ini bertindak balas, kita akan dapat tenaga elektrik. Okey, bahan kimia bertindak balas menghasilkan tenaga elektrik. Okey, itu adalah perubahan tenaga. Dan yang terakhir, okey, dalam tindak balas redox okey, tindak balas redox akan berlaku dalam sel kimia, okey, menyebabkan pengaliran elektron. So kita ingat yang bebas elektron, okey, mengalami pengoksidaan. Okey, kalau terima elektron, okey, terima elektron mengalami penurunan. Okey, bila ada pengoksidaan dan penurunan ni maksudnya adalah pengaliran elektron, adalah tindak balas redox. Dan kita juga boleh baca beza keupayaan. Okey, beza keupayaan kita dah belajar dalam subtopik sebelum ini. Okey, ini dikesan oleh voltmeter. Okey, menunjukkan adanya arus elektrik. Okey, jadi inilah contoh sel kimia ringkas. Okey, ini paling ringkas lah. So, ini adalah sel kimia ringkas. Okey, dua logam yang berbeza. Okey, dua logam berbeza dicelup dalam elektrolit. Okey, dicelup dalam elektrolit, kemudian disambungkan mengguna wayar penyambung kepada voltmeter. So, sel kimia ringkas ataupun kita panggil sel voltan. Kenapa voltan? Sebab dia menghasilkan voltage menggunakan dan dikesan menggunakan voltmeter, ataupun sel galvanik. Okey, ini semua benda yang samalah. Okey, so itu pengenalan kepada apa itu sel kimia. Okey.